Kisah ni terjadi tidak beberapa lama dahulu. Adalah dalam 2 ke 3 bulan ke belakang. Orang panggil aku Faizal. Aku bekerja sebagai seorang pemandu pelancong. Kisah yang aku akan ceritakan ini berlaku semasa salah satu tour kami di salah sebuah tempat di Malaysia ni. Aku tak boleh cakap tapi aku boleh bagi hint. Kawasan ni sejuk dan berbukit. Lebih tepat lagi, tempat tinggal aku dan seorang lagi rakan aku yang masa tu sama-sama juga bawa pelancong. Terjadi di homestay tempat kami tinggal tu. Di mana lokasi ini tidak perlulah aku ceritakan, nanti ada yang takut pula untuk berkunjung ke sana. Di sini ni, disebabkan kawasan ni popular, jadi homestay tumbuh macam cendawan. Setiap tahun ada je homestay yang baru buka. Sampailah supply lebih dari demand. Bermaksud terlampau banyak homestay sampai banyak homestay yang kosong dan jarang didiami. Yalah, pengunjung pun banyak pilihan. Mestilah diorang pilih homestay yang terbaik kepada homestay yang tidak dapat bersaing. Maka jaranglah orang tinggal di sana. Homestay kami ni pula terletak di tempat yang terpencil. Kena-kena lagi kalau ada homestay yang terpencil, memang sunyilah tempat tu. Ada yang sampai terbengkalai. Memandangkan takut intro lama sangat, jadi dipendekkan cerita, kawan aku yang seorang lagi tu pun book satu rumah homestay untuk kami berdua. Sementara pelancong-pelancong kami tinggal di homestay yang lain, kami tinggal di tempat yang lain. Kenapa? Sebab kami cuba cari homestay yang murah. Jadi untuk cari yang murah ni memang terletak terpencil sikit dari homestay-homestay yang lain. Tak kisahlah di mana, yang penting malam ni kami ada tempat untuk tidur. Homestay kami ni jalan masuk pula, ya Allah, macam masuk ke dalam pendalaman. Curam, memang curam, tapi tak apa, kami teruskan sahaja. Sampai ke sana, kami kena parking di kawasan yang jauh sikit dari homestay tu, dan kami kena berjalan kaki turun ke satu laluan curam, dan laluan ini hanya untuk pejalan kaki. Bermaksud kereta tidak dapat masuk ke dalam. Masa tu adalah pukul 10.30 malam. Kami letakkan kenderaan, keluar dari kereta dan mula menuju ke homestay. Di laluan dari tempat parking ke homestay tu ada sebuah rumah yang kami kena lalui, dan di luar rumah tu pula ada 2 orang tua, suami dan isteri. Kata aku dalam hati, diorang ni buat apa malam-malam di luar? Kan 10.30 ni. Aku selalunya kalau lalu kawasan penduduk kampung ni, aku angkat tangan dan tegur. Yalah, masuk kawasan orang kena beradab. Tapi entah kenapa aku tak rasa nak tegur 2 orang tua tu. Sebab aku rasa diorang tengok kami dengan pandangan yang sangat tajam dan muka yang seakan-akan marah. Hairan juga aku tengok gelagat diorang. Seram pun ada juga. Aku berbisik dengan rakan aku tadi, Joe namanya. Joe, cuba kau tengok orang tua tu. Itu orang ke hantu? Dia cakap, janganlah kau peduli tu. Aku ni penat sudah. Jalan cepat sikit. Jadi sampailah kami ke homestay tu. Penonton semua boleh bayangkan keadaan homestay tu. Keadaan rumah kayu, 1 tingkat, ada tangga untuk naik, bermaksud ada kawasan bawah kolong. Memang kecil je. Ada 1 bilik, 1 ruang tamu dan 1 bilik tandas. Memang sesuai untuk 2 ataupun 3 orang. Cukuplah untuk kami berdua. Dan kawasan rumah ni pula dikelilingi dengan pokok yang besar-besar. Kami masuk ke dalam dan bersiap untuk tidur. Dalam bilik pula ada 2 tilam di lantai, 1 almari, dan bilik ni memang simple habis. Dan di sinilah pengalaman seram kami mula menjadi-jadi. Entah kenapa, aku terhidu bau yang busuk sangat. Datang sama ada dari dalam ataupun luar rumah. Aku tak pasti. Aku tengok kawan aku Joe, dia anggukkan kepala, tanda yang dia pun terhidu bau yang sama. Aku pun malas nak tanya dia terus. Yalah, orang cakap kalau ada benda-benda yang pelik jangan ditegur. Jadi kami pun masuk tidur. Apa yang jadi di luar tu pedulilah. Lantaklah. Yang penting esok kami kena bangun awal ambil pelancong yang kami bawa tadi bersiar-siar. Sehinggalah pukul 1 pagi.
Aku terbangun. Aku terdengar bunyi tapak kaki orang di luar bilik kami. Waktu tu aku yakin aku memang bangun. Aku tidak berhayal. Aku tengok kawan aku si Joe. Sedap betul dia tidur, siap pakai earphone pula. Tidak beberapa lama lepas tu, aku terdengar satu lagi bunyi yang buat aku semakin lama semakin resah. Aku terdengar bunyi cakaran di dinding kami. Tapi bunyi cakaran ni dari luar. Nak cakap ranting kayu susah juga, sebab tadi aku tak perasan pun ada ranting-ranting kayu dekat dengan rumah ni. Dan satu lagi, takkanlah ranting kayu ni boleh berpindah randa pula, sebab cakaran tu aku terdengar dari satu tempat ke satu tempat. Dan ada satu benda lagi yang buat aku makin risau. Kenapa? Sebab kalau penonton ingat tadi, rumah ni ada bawah kolong. Kalau orang yang mencakar dinding tu bermaksud orang tu adalah orang yang sangat-sangat tinggi. Aku pun malas nak layan. Aku tutup mata je masa tu. Tapi dalam otak aku macam-macam aku fikir dan aku cuba dengar bunyi itu di mana. Makin lama aku dengar, makin aku rasa gelisah. Dan kali ni benda yang di luar tu aku rasa macam ada di dalam bilik kami. Kenapa? Sebab bau busuk yang kami hidu tadi sekarang ada balik. Aku tak sedap hati. Aku buka mata perlahan-lahan dan alangkah terkejutnya aku bila ada seorang budak yang wajahnya pucat sangat, tidak berbaju, hanya memakai seluar, berdiri betul-betul di depan aku. Aku punyalah terkejut, ingin sahaja aku laungkan Allahu Akbar, tapi lidah aku keluh, mulut aku tak bergerak dan tiada apa yang keluar dari mulut aku. Dia cuma berdiri di situ memandang aku dengan pandangan yang sangat tajam. Masa dia betul-betul di depan aku tu, dia ada tanya, ada benda yang keluar dari mulut dia. Kenapa kau tidur dalam rumah aku? Dengan nada yang sangat-sangat marah. Adalah dalam 10 saat dia berdiri di depan aku dengan raut wajah yang sangat-sangat bengis dan dia tiba-tiba hilang macam angin. Aku punyalah takut sangat masa tu. Aku toleh tengok kawan aku di sebelah. Dia masih lagi tidur, masih lagi sedap tidur dengan earphone dia di telinga. Aku baca surah-surah yang aku tahu dan aku paksa diri aku untuk tidur. Aku tutup mata sehinggalah keesokan harinya, kami bangun dan bersedia untuk meneruskan hari kami. Bawa pelancong bersiar-siar, kami bersiap keluar dari rumah tu dan berjalan menuju semula ke kenderaan kami. Sama juga macam malam semalam, kami kena lalu rumah pasangan tua. Kali ni cuma ada si suami di luar. Entah kenapa, tiba-tiba dia tanya kami. Semakin dekat dan dekat kami melintas rumah si tua ni. Kemudian dia tanya kami, "Jadi semalam macam mana? Kamu ada jumpa dia?" Diikuti dengan gelak tawa sinis dari pakcik tu. Kami dengar je soalan dari pakcik tu. Kami berpandangan dan mempercepatkan langkah kami. Kami dua-dua keliru dengan persoalan pakcik tu. Kami masuk semula ke dalam kenderaan dan berlalu pergi dari situ. Dan apa yang buat aku pelik dan hairan, aku sempat tengok keadaan rumah yang kami tinggal malam semalam. Aku perasan si isteri berada berdekatan dengan rumah homestay kami tu. Lihat kami berlalu pergi. Tidak beberapa lama lepas tu aku buka mulut dan tanya kawan aku tu, Joe, semalam kau ada dengarkah apa-apa yang pelik?" Katanya, "Sebenarnya, ya. Sebenarnya tempat tu memang keras. Aku pakai earphone tu pun aku dengar surah-surah Yasin sebenarnya." Aku pun kata, "Lah, kau ni pun satu. Kau ndak warning aku pun." Lepas tu aku ceritakan apa yang terjadi dengan aku malam semalam. Dan sejak dari hari tu kami berjanji tidak lagi memilih tempat sembarangan untuk tinggal. Di setiap tempat yang kami akan tinggal, kami akan selidik dulu asal usul dia. Dan
tidak beberapa lama kemudian kami dapat tahu sejarah di sebalik homestay tu. Satu sejarah hitam yang menyeramkan di sana. Sejarah yang kalau orang tahu, tiada yang akan datang ke sana walaupun diorang dibayar sekalipun. Budaya penduduk di sini dahulu, kalau ada ahli keluarga diorang meninggal, diorang tidak akan kubur di kawasan perkuburan ataupun tapak perkuburan, tapi diorang akan kubur di perkarangan rumah. Jadi keluarga yang tinggal di rumah tempat kami tinggal tu dulu kuburkan ahli keluarga diorang, atau lebih tepat lagi anak lelaki diorang, di perkarangan rumah, di bawah kolong rumah tempat kami tinggal tu. Walaupun sekarang kosong, ahli keluarga berikan rumah tu kepada ejen sewa homestay untuk disewakan, dan dari situlah kami dapat tahu rumah ni. Dan ada satu lagi yang buat aku rasa membuatkan kisah aku ni lagi seram. Dua orang tua, suami dan isteri yang pandang kami semacam dan tanya soalan pelik masa kami mahu berangkat pulang tu ialah keluarga asal yang tinggal di sana suatu ketika dahulu. Itulah ibu dan ayah kepada kanak-kanak yang dikuburkan di sana dulu. Kini menghantui para pengunjung yang datang. Hai guys, terima kasih kerana menonton. Itu adalah sebuah kisah yang diinspirasikan daripada sebuah kisah benar. Kisah ini dikongsikan kepada saya oleh seorang pemandu pelancong. Walaupun ini adalah kisah benar yang dia lalui, kita janganlah terlalu taksub dan kita anggap sahaja ini sebagai peneman kita pada setiap malam. Sekali lagi terima kasih kerana menonton. Akan lebih banyak lagi kisah seram akan dimuat naik di sini. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.